Untuk Arif Aiman ni kau tengok di SCL, dia membuka mata ramai pihak termasuk Asia, termasuk kat pihak dunia yang Malaysia ada pemain berkualiti yang sangat baik. Hello guys, what's up guys? Minggu ni sembang kencang extra time. Macam aku cakap, kita banyak cerita pasal pemain-pemain bola APL, pemain-pemain bola Eropah. So hari ni special sikit, minggu ni special sikit. Kita nak cerita pasal Pesta Bola Merdeka. So edisi khas lah untuk minggu ni. Macam tadi pagi aku pergi FM, ada satu pengumuman penting di mana negara Palestin ataupun pasukan Palestin menarik diri atas beberapa faktor yang berlaku, yang sedang berlaku dekat negara diorang. So kita faham, aku rasa dah ramai kalau baca dekat Twitter ke Facebook ke boleh tahu apa yang berlaku dekat sana. So kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang Islam, mungkin boleh mendoakan kesejahteraan ke atas negara Palestin dan semoga dipermudahkan untuk semua. So macam tadi pagi aku pergi FM dah umumkan format tetap akan sama, di mana Tajikistan akan layak secara automatik ke final, akan dapat bye lah. Selepas penarikan Palestin, kita akan tetap akan bertemu dengan pasukan India. Sebab pada awalnya ramai rumours kata yang kena buat round robin ataupun main secara liga ke macam mana, tapi atas beberapa faktor, sebab satunya faktor mungkin tim-tim lain dah buat preparation ataupun tim-tim lain dah tempah hotel ke tempah flight ke untuk diorang balik ke macam mana ke. So itu banyaklah kekangan-kekangan yang tak boleh nak diubahkan. So Malaysia tetap kena lawan pasukan India pada hari Jumaat ni untuk layakkan ke final. Okey, misi dia senang je. Aku tak nak cerita pasal Malaysia dulu. Aku nak cerita sedikit sebanyak pasal pasukan India dan pasal pasukan Tajikistan. Malaysia sebenarnya wajib menang lawan India, itu je. Sebab kalau tidak, nanti international break ni Malaysia hanya main satu game je. Tetapi kita cerita pasal India dulu. Pasukan India ni aku rasa kalau korang baca untuk tahun ni, diorang berada dalam momentum yang sangat baik. Beliau, pasukan India ni dikendalikan oleh jurulatih daripada Croatia, iaitu Igor Stimac. Maaf kalau aku salah. Mungkin Croatia punya sebutan lain sikit, macam Luka Modric, Kovacic. So aku harap aku sebut betul kan? Igor Stimac. So kalau aku salah minta maaf Okey, Igor Stimac ni kita tahu India sekarang berada di pasukan 100 kedua dunia. Diorang dah ranking diorang makin naik. Dan untuk aku sebenarnya jurulatih daripada Croatia ni, dia pernah membimbing Croatia pada tahun 2012 sampai 2013. Pada tahun dalam lingkungan masa dia pegang Croatia tu, dia yang bagi debut dekat Mateo Kovacic dan juga Halen Halilovic. So Haaland ni dia satu prospek lah. Masa zaman tu dia prospek, tapi dia tak sampai potensial dia. Sekarang ni dia bermain untuk Liga Belanda lah. Dan dalam masa setahun tu juga, walaupun masa tu ada beberapa isu dalaman yang berlaku dengan prestasi tak menentu, tapi Igor ni dia tetap berjaya bawa Croatia sampai nombor 4, ranking keempat dunia. Masa tu di belakang Spain, Argentina dan juga Germany. So sampai nombor 4 dunia. Aku rasa satu pencapaian sangat hebat lah sebenarnya. Dia bukan calang-calang punya coach lah. Sebenarnya dia mengambil alih pasukan India pada tahun 2019 sehingga sekarang, dan dia pernah juga pegang pasukan India bawah 23. Dan untuk aku sebenarnya, untuk tahun ni dia berada di prestasi yang sangat-sangat baik sebenarnya. Dia hanya sepanjang tahun ni, dia hanya kalah sekali sepanjang 13 game. Di mana tak salah aku 7 menang, 5 seri dan 1 kalah daripada Mac 2023 sepanjang sampai September 2023 ni lah. Cuma kalah tu baru-baru ni lah, last game dia masa international break itu, diorang main Kings Cup, diorang tewas dengan Lebanon 1-0. Itu pun kalah dengan Lebanon 1-0 je. Kau bayangkan tak? Aku rasa India berada di satu tahap yang lebih baik sekarang ni sebenarnya. Okey, untuk pasukan India ni kalau kita tahu aku tak pernah tengok India bermain sebenarnya. So aku tak tahu corak permainan macam mana, tapi ikut pada statistik, tahun ni hanya satu kalah, maknanya diorang tengah berada di on top form lah sebenarnya. Dan diorang pun berjaya layak ke Piala Asia pada tahun depan. Diorang berada dalam grup B bersama Australia, Uzbekistan, Syria dan juga India dekat situ. Kalau ikut rekod pertemuan dengan Malaysia, memang Malaysia banyak kali bertemu India lah. Aku rasa last kita bertemu India pada tahun 2011. So dah agak lama sebenarnya kita tak lawan India. Untuk rekod sebelum ni memang banyak. Aku rasa untuk rekod, Malaysia menang 10 kali, seri 7 kali dan kalah 7 kali. So untuk India, 3 last pertemuan kita dengan India sebenarnya mungkin 2011 lah punya rekod, kita kalah 3-2 dan lepas tu kita seri 1-1 2011 juga.
dan 2008 kita seri 1-1. So mungkin 10-11 tahun lepas Malaysia pun berbeza. Time tu pun India pun berbeza. So untuk tahun sekarang ni aku rasa India pun acknowledge kita punya performance setelah pengambil alihan Kipanggun, dan aku rasa Kipanggun pun of course dia akan buat research. Dia pun tahu India sekarang berada dalam satu prestasi yang baik. Okey, untuk Ait Gor ni dia menjadi jurulatih foreigner yang pertama mengekalkan kejuaraan kat India untuk SAFF, iaitu South Asia Football Federation. Kalau macam kat Malaysia macam AFF lah. So dia berjaya mengekalkan tahun 2001 dia champion, 2023 baru-baru ni pun dia champion. So macam SAFF ni dia macam Nepal, Pakistan, Bangladesh, tapi tahun ni ada Kuwait juga masuk untuk beraksi dalam jemputan dan dia berjaya menang. Maksudnya aku rasa India berada dalam satu tahap yang sangat on the top level lah. So aku harap anak-anak buah Kipanggun memang dah ready lah untuk bertemu dengan India. Jadi kita cerita pasal Malaysia. Dan guys, diorang ada satu lagi player yang aku rasa semua orang kenal. Dia ibarat Cristiano Ronaldo dengan Messi lah dekat sana. Dia macam figura ikon bola sepak dekat sana. Sunil Chhetri. So walaupun dah tua, dah berusia 39 tahun, tapi masih lagi dipanggil untuk mewakili India dan masih lagi aktif bermain untuk pasukan Bengaluru. Dan Sunil Chhetri ni sebenarnya dia antara top 3 ranking di belakang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang masih lagi aktif bermain untuk penjaring terbanyak dalam negara masing-masing. Cristiano Ronaldo tak silap aku dah 130 lebih kot. Tak silap aku Messi pun dah 100 lebih. So Sunil ni dah 92 gol. So aku rasa dia mungkin at least boleh capai 100 gol. So dia dah menjadi satu figura yang besar dekat pasukan India. Dan untuk ranking dalam ni juga, Muqtada Hari juga tersenarai sebenarnya dalam top 5. Tak silap aku dia menjadikan 89 gol dengan Malaysia. So aku rasa ini walaupun dah agak tua, tapi Malaysia memang kena berjaga-jaga dengan pemain-pemain seperti inilah sebenarnya. Itu sedikit sebanyak pasal pasukan India. Sebab aku sebenarnya pun excited juga hari Jumaat ni nak pergi tengok India bermain lawan Malaysia. Sebab India, macam kalau kita tahu, India ni dia permainan hoki. Tapi dalam bola sepak, ranking 102 ni satu pencapaian yang sangat hebat lah sebenarnya kan. Sebab Malaysia masih lagi 134. So jauh lagi jarak dia tu. So aku harap Malaysia mampu menang. Jadi kita cerita pasal Malaysia. So kita nak terus kepada pasukan seterusnya. Jikalau Malaysia menang lawan India, Malaysia akan bertemu Tajikistan untuk perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka 2023. Untuk pasukan Tajikistan pula, kalau Malaysia menang lawan India, kita akan bertemu Tajikistan di final pada hari Selasa depan. Okey, Tajikistan ni dia ranking 110 dunia sekarang dan dia dipegang juga oleh jurulatih Croatia iaitu Peter Cech. Betulkan sebutanku kalau aku salah, sebab dia Croatia dia punya pembacaan lain sikit, bahasa lidah Melayu. Dan untuk aku, untuk Peter Cech ni sebenarnya dia pernah melatih PSM Makassar pada tahun 2011 sampai 2013. Lepas tu dia, kalau kat negara dia pernah pegang Afghanistan, Maldives. Lepas tu sekarang ni dia pegang untuk pasukan Tajikistan pada starting Januari 2022 sehingga kini. Okey, kalau untuk rekod sebenarnya, aku rasa Tajikistan ni bukan berada di prestasi yang baik, tapi diorang layak ke Piala Asia nanti 2024. Ada orang berada dalam grup A bersama Qatar, China, Tajikistan dan Lebanon. So diorang grup A. Kalau ikut prestasi semasa sebenarnya, aku rasa Tajikistan bukan berada di satu prestasi yang sangat baik lah. So untuk last 5 games sebenarnya, diorang seri 0-0 dengan UAE. Lepas tu diorang kalah dengan Kuwait 2-1. Lepas tu diorang seri dengan Turkmenistan 1-1. Lepas tu diorang kalah dengan Uzbek 5-1. Dan last game diorang lawan Singapura masa international break hari tu, dekat Singapura diorang tewas. Diorang menang 2-0. Itu kalau ikut last 5 game memang ada menang, ada seri, ada kalah. So, untuk aku, untuk daripada segi Malaysia ni sebenarnya, untuk rekod pertemuan kita, aku cek balik, kita hanya bertemu sebanyak 3 kali saja dengan Tajikistan ni. So aku cakap, wow, interesting. Dan untuk aku sendiri, pada tahun last kita jumpa pasal Kings Cup tu lah, kita draw 0-0. Time tu kita kalah penalti, tapi penalti tak kira lah mata ranking kan. Dan 2019 diorang menang 1-0 dan 2014 kita menang 4-1 time tu. Tapi 2014 punya cerita dah lama lah. Sekarang dunia dah berubah kan. Pasukan pun dah berbeza. So untuk aku, untuk key player diorang, bila aku check, ada pemain Kedah di sana iaitu Amir Bek, beraksi untuk pasukan Tajikistan ni. Okey, untuk aku sendiri sebenarnya dia macam mana bila Palestin tarik diri, dia akan merugikan satu tim sebenarnya. Dia akan merugikan semua tim. Tapi siapa yang macam antara Malaysia dengan India, siapa yang layak ke final, ada orang dapat main 2 game. So
maksudnya berbaloi lah international break diorang ada 2 game. So Tajikistan dah terus pergi final 1 game je. Dan India kalau pergi final Malaysia pula 1 game. So tapi bila aku pergi PCFM tadi, diorang pun dah beritahu yang semua pasukan, semua diorang meeting bersama, diorang setuju untuk kekalkan format ni walaupun hanya bermain 1 game. So tak boleh nak buat apalah, itu diorang punya perbincangan bersama kan. So untuk Tajikistan ni macam aku cakap, key player diorang Amir Bek, dan ada 2 player diorang, player muda, satu 18, satu 19 yang tengah beraksi di Eropah, iaitu Ruslan Kelov berusia 19 tahun. Sekarang ni beraksi untuk Liga di Rusia bersama tim Tyumen. Betul kan sebutan aku kalau salah. Dan juga satu lagi pemain yang berusia 18 tahun, Murodali Aknazarov. Betul kan aku kalau aku salah lagi. Dia sekarang bermain untuk Liga Division 1 di Turki, iaitu Antalyaspor. Dia orang beraksi. Itu antara dua player ni antara prospek ataupun future star diorang yang sedang beraksi di Liga Eropah. So untuk aku, macam aku cakap, dua-dua tim India dengan Tajikistan ni aku tak pernah tengok dia orang bermain untuk dalam masa yang dekat ni. Aku rasa mungkin India sebenarnya berada dalam prestasi yang sangat baik. Dan Tajikistan ni dia macam on off punya momentum. Sekarang ni aku nak masuk bab Malaysia pula. Malaysia ni kena ulas lebih sikit lah, sebab di mana aku rasa satu game yang sangat excited Jumaat ni, sebab India berada di satu prestasi yang sangat baik. Dia hanya kalah sekali tahun ni. So Malaysia pun sebenarnya berada di satu prestasi yang sangat memberangsangkan. Bila aku tengok Malaysia lawan Syria, Malaysia lawan China tu, aku rasa wow, ini macam aku teruja nak tengok Malaysia bermain. Macam tak sabar nak tengok Malaysia bermain. So hari Jumaat ni game penting sebenarnya. Aku macam tak nak ulas call up. Aku rasa aku dah buat video itu pasal line up call up, tapi aku masih lagi kecewa Horn 1 tak dipanggil. Setiap kali video aku mesti sebut Horn 1. Tapi untuk aku sebenarnya macam kita pun banyak kali juga aku jumpa interview Kim Panggon. Kim Panggon kata dia tak boleh nak ubah 80 ke 90%. 80 ke 90% dia kena kekalkan skuad yang ada sekarang ni. Bila nak dekat kejohanan yang besar, of course kita ada kelayakan Piala Dunia bulan 11 ni, dan paling penting Piala Asia lah bulan 1 nanti. So dia tak boleh nak ubah semua. So dia kena kekalkan 80 ke 90% tu, memang dia kena kekalkan. Cuma dia kata tiada siapa pemain yang berasa selesa, tiada siapa pemain yang akan dapat confirm dapat pergi Piala Asia. Dia tetap nak akan uji pemain-pemain dia. So pemain-pemain yang dipilih kali ni sebenarnya secara majoritinya 90% aku setuju je sebenarnya. Cuma bila kita lawan di Bukit Jalil, pembukaan bukan nak kata stadium baru, dia lebih kepada stadium baru, rumput baru, aku rasa facility pun baru. Dia dah buka pagar yang penghalang tepi tu, dia dah tukar kursi yang cantik sikit kalau tak salah aku. Banyak benda-benda yang dia dah perbaharukan. So opening mesti kau nak kena menang dekat Bukit Jalil. So tiket pun dah hampir terjual dekat 20k. Aku rasa mungkin boleh up sehingga 40k nanti. Okey, untuk pasukan Malaysia ni sebenarnya macam aku cakap, dia kalau ikut pada segi line up pun aku rasa korang dah boleh bayangkan kot kesebelasan utama yang akan bermain sampai ke Piala Asia nanti. Of course kalau keeper aku rasa di prestasi sekarang ni tak ada siapa boleh challenge Shihan kot, sebab aku terkejut bila Shihan walaupun orang kata di JDT Liga Super jarang bermain, dia kena nak buat save, tapi bila dia main kat SCL, of course ada masa mistake kalah 1-0 tu Shihan ada terlepas bola. Tapi untuk aku yang lain tu sebenarnya Shihan dia bukan nak kata dia dah ready, tapi dia still kena touch up sikit mana-mana kesilapan yang perlu. So aku rasa Shihan memang kekal menjaga gol nombor 1 dekat Malaysia. Dan untuk aku mungkin right back tetap akan guna Matthew Davies, left back tetap akan Kobe Ong. Macam aku kata, Matthew Davies dengan Kobe Ong ni dia punya level dah jauh beza, sebab diorang bukan produk daripada Malaysia. Of course diorang ada darah warisan Malaysia, tapi diorang bukan produk yang lahir dekat Liga Malaysia. So diorang bermain di Liga Australia, Kobe bermain di Canada. So aku rasa jurang untuk backup tu mungkin ketara sangatlah untuk menjadi pengganti diorang. Dan untuk tengah, of course Dion Cole akan bermain dekat situ. Dan juga satu lagi, sebelum ni kita mengharapkan Syarul Saad sebenarnya, tapi Syarul Saad untuk musim ni dia banyak kali dia kurang mendapat minit permainan dan dia pun injured. So sekarang ni hanya ada pilihan Dominic Tan dan juga Afro. Tapi sejujurnya untuk aku lebih prefer Afro kot dengan apa prestasi yang dia tunjukkan. Sebab di Selangor aku rasa dia boleh main center, right back dan juga defensive midfield. So aku rasa tak tahu Kim Panggon akan guna 4 defensive line ataupun 3 defensive line. Sebab aku rasa Kim Panggon ada banyak taktikal yang digunakan. Masa lawan Syria pun dia second half dia ubah format, masa lawan China pun dia ubah format, captain pun dia ubah, ada Matt Davis captain, ada Dion Cole captain. So aku excited nak tengok Kim Panggon dia nak mencuba sesuatu yang baru.
Dan untuk aku juga di bahagian tengah, aku rasa Stuart Wilkin akan di-startkan, akan bermula dekat situ. Dan aku rasa Enric Dos Santos perlu bermain sebab dia punya, macam aku cakap, kita kekurangan pemain yang kreatif di bahagian nombor 10 tu. So daripada segi passing, daripada segi crossing, daripada segi open game, nak buat game, nak create chance, Enric ni dan antara orang yang tepat lah kita naturalize kan sebenarnya. Dan dia pun masih baru 27 kalau tak salah aku. Of course satu lagi, kalau ikutkan sebelum ni aku memang mengharapkan Syamil, tapi Syamil dah agak lama tak dapat call up dan dia pun jarang bermain di JDT. So mungkin boleh tak Brandon dekat situ, dan mungkin juga Nualin mungkin boleh beraksi juga dekat situ. Kita tengoklah Kipanggun punya strategi macam mana. Dan untuk sekali lagi macam aku cakap, pemain wing kiri dan wing kanan kita memang dah di lock oleh Arif Aiman dan Faizal Halim. Cuma Arif Aiman ni ada kalau setengah-setengah game di Malaysia dia jarang menyelah. Itu aku tak tahu sebab apa. Tapi untuk Miki, aku rasa dua-dua pemain Arif Aiman ataupun Miki, dua-dua berada di satu tahap yang sangat terbaik. Sebab apa? Miki aku rasa pemain tempatan yang paling menyelah kot. Sebab untuk Liga Super dia dah menjaringkan 11 gol dan 7 assist. Aku rasa satu pencapaian yang sangat hebat untuk pemain tempatan. Dalam list top 5 top scorer tu ada Faizal Halim di situ, pemain tempatan. So aku bangga lah Faizal Halim, walaupun dia paling tubuh kecil tapi dia tetap mampu menyaingi pemain-pemain import yang lain. Untuk Arif Aiman ni kau tengok di SCL, dia membuka mata ramai pihak termasuk Asia, termasuk kat pihak dunia yang Malaysia ada pemain berkualiti yang sangat baik. So aku still mengharapkan Arif Aiman akan tunjukkan prestasi dia dan Miki dapat bergabung. Aku rasa dua pemain yang paling kecil dekat Malaysia dapat tunjukkan satu benda yang menjadi senjata utama kita di pasukan Harimau Laut. Of course untuk striker kita Darren Lock ni dia lebih kepada bukan target man tau. Dia lebih kepada yang jenis collect bola, turun bola untuk collect bola, dan jenis kepada pressing, dan satu lagi dia jenis kepada open untuk buka ruang kepada winger dia. Itu maksud aku. Dia lebih kepada bukan tunggu dalam box. Tu Kipanggun mungkin boleh buat tukar, kalau dia nak guna false nine Paulo pun boleh, nak guna Darren Lock pun boleh. Dan mungkin striker kita itu je kot striker kita ada. Dan Safawi pun boleh main sebagai false nine juga. Tak ada masalah ke situ. Cuma aku mengharapkan kalau Romel cepat dinaturalisasikan, itu satu menjadi prospek yang sangat besar. Sebab Romel pun baru 26 tahun weh. Muda lagi. So aku rasa cepat Romel pun dia boleh main nombor 9, boleh main nombor 10, boleh main nombor 8, boleh main wing. So aku rasa Kipanggun nak player-player dia yang boleh bermain di pelbagai posisi. Itu pendapat aku lah. So untuk Malaysia, untuk hujung minggu ni, untuk hari Jumaat ni, aku harap sekarang dah almost 20,000 terjual tiket tak salah aku. Aku harap mungkin at least capaikan sampai 40,000 di Stadium Bukit Jalil, sebab aku rasa, dan aku harap juga jangan hujan lah. Sekarang ni petang-petang hujan lah, aduh. So jadi macam tak best lah kau tengok game hujan-hujan kan. Nak tengok Padang Baru macam mana kan. So untuk aku, ini saja pendapat aku. Tiada siapa betul, tiada siapa salah dalam bola sepak. Kita, kau ada pendapat kau, aku ada pendapat aku. Kita share sama-sama dekat bawah. Inilah kita punya macam mana, setiap pendapat tak ada siapa betul, tak ada siapa salah. Kita nak sharekan opinion kita. So kau hormat pendapat orang, kita hormat pendapat orang. So kita jumpa next video datang. Dan paling penting, kalau nak mengkritik ataupun nak komen, jangan sampai menghina. So kita kritik based on dia punya performance saja, okay? So gunalah kata-kata yang murni sikit. Kita jumpa next video akan datang. Untuk mungkin kalau Malaysia masuk final, mungkin kalau aku rajin nanti, kalau ada masa, aku akan review game yang lawan India ni lah, based on the performance untuk game tu, okay? Jumpa lagi. Ciao guys, bye bye. Assalamualaikum. Thanks for support.